Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat daripada Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Alhamdulillah baik. Sekian lama saya tak update analisis untuk gold. Dan semalam kita ada interest rate punya news untuk euro dan suka saya maklumkan di sini yang mana tak update analisis tu tadi bukan bermaksud saya tak aktif ke apa ke, tak. Tapi macam contoh untuk Euro USD, untuk kelas, untuk webinar dan juga untuk data sendiri. Kita punya segment of webinar untuk setiap topik tu tadi ataupun analisis tu tadi. Baik. So sekarang gold, okay, untuk gold yang ni dah berlaku retracement kat sini. Okay, selesai. Dan kita tengok time frame weekly. Sekejap Okay, weekly. Baik. So ini apa yang kita boleh lihat pada time frame weekly sekarang ni. Okay. Ini merupakan potential point of retracement untuk structure yang ini. Dan sekarang ni dia masih lagi sangkut sini. Jangankan kata atas ni, yang bawah ni pun dia tak lepas lagi. Okay. Dan hari ni berapa hari bulan? Hari ni 10 hari bulan 6. Masih lagi kita berada di tengah bulan. Tak pasti sama ada dia akan close ke atas ataupun ke bawah. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni sekiranya, apa yang saya nampak sekarang ni, sekiranya USD nak mengekalkan domination untuk gold, makanya dia akan cuba untuk close price lebih rendah daripada kedudukan RBS monthly yang ada dekat sini. Okay, sekarang saya akan turun time frame daily. Baik, ini dia. Nampak tak? Ini merupakan marking RBS yang saya sebutkan tadi. Okay. Jadi price kena close lebih rendah daripada kedudukan RBS monthly ni. Sekiranya dia nak turun ke bawah lah, dia nak kekalkan momentum turun dia tu. Dan dalam masa yang sama, bila mana saya buka time frame daily, kita boleh nampak yang dekat sini masih ada satu lagi price yang belum berlaku sebarang retracement. Dia tergantung berapa lama dah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hampir lebih kurang 2 minggu. Hampir lebih kurang 2 minggu. Dia tergantung. Dia duduk sideways dekat sini. Bila mana analisis tu sideways, saya tak update sebab pada saya dia boring pada saya. So saya suka dia dekat point. Saya punya perangai macam tu. So sebab itulah saya tak update analisis. Itu sebab dia. Baik. So sekarang ni yang ni okey, yang ni okey. Ini dia punya 2 point dia macam ni. Structure dia macam ni. Nampak? Yang ni level yang belum berlaku pullback. Yang ini pula level yang ni dah berlaku retracement. Yang ni lah tinggal untuk time frame daily. Tapi kalau weekly ke atas ni lah. Baik. Dia belum pergi ke bawah, dia belum retrace. Ni potential point of retracement, yang ni pula potential point of pullback. Kalau kata pada saya antara retracement dengan pullback, retracement berat lagi pada saya lah. Okay. So dia sepatutnya dia clearkan retracement dulu, barulah dia pergi buat pullback. Kalau USD orang kata macam, sebab saya cakap tadi, once dia crossover this price, close bawah ni, and then dia boleh kekalkan domination dia untuk gold. Okay. Tapi once dia dah buat dekat bawah ni dan close dekat bahagian sini ataupun bawah sikit, susah dah dia nak naik ke atas ni. Okay. Dan kita tengok H4. Baik. So untuk H4 pula, ini merupakan structure dia. Okay. Yang ni nampak gaya macam dah berlaku pullback, tapi sebenarnya belum. Tadi saya dah semak. Based on Profito, dia belum berlaku lagi lah. Okay. Tapi kalau broker lain saya tak pasti. Okay.
Jadi expectation untuk price kembali ke sini masih lagi kekal sama. Okey. Dia turun dulu dekat sini. Yang ni yang H4. Okey. So dia akan turun dulu macam ni. Kemudian baru kita tengok sama ada dia akan teruskan kenaikan ataupun tidak. Okey. Baik. So selesai untuk H4. Next kita turun ke H1. Okey. H1 ni boleh padam lah ni. Ni struktur yang lama ni. Okey. Untuk yang terkini H1 punya. Okey. Saya tarik dia bagi panjang sikit. Based on kedudukan period separator yang terkini. Okey. Okey. Sekejap Okey, done. Baik. So, ini level yang mana supposed to be berlakunya retracement dekat sini. Yang ni pula pullback. Dan yang atas ni pullback. Okey. Sepatutnya dia berlaku macam ni. Baik. Dan kita boleh nampak yang mana walaupun price tu dia membatalkan kedudukan lower low dekat sini, tapi dia sebenarnya dah berlaku retracement lah tu sebenarnya, walaupun dia batalkan. Okay. So sekarang ni saya nak kena ubah struktur dia sebab dia dah batalkan kedudukan dia dah batalkan kedudukan lower low dekat bawah ni. Okay. Baik. Dalam masa yang sama guys, bila mana dia dah membatalkan kedudukan retracement yang dekat atas ni, sepatutnya berlaku dekat sini lah. Expectationnya dia turun sini dan dia naik sini. Tapi tak. Selepas berapa ni? Ni 8 Jun. 8 Jun. Maknanya 2 hari lepas. Dekat sini pula 3 Jun. So 5 hari. Lebih kurang a week of trading days. Okay. Dan dia cari balik dekat sini dan dia membatalkan kedudukan retracement tu tadi ataupun membatalkan kedudukan SBR tu tadi. Baik. So sekarang ni bila mana kita dah nampak dia dekat sini, okay, supposed to be dia menuju ke atas. Sebab apa? Struktur tu tadi susunannya dia dah berubah. Kalau tuan-tuan perhatikan daripada atas ni, yang ni merupakan low, point low dekat atas ni. Okay. Yang ni low. Sini pula merupakan lower low. Yang ni, yang ni high. Yang ni high. Okay. Yang atas ni high. Bawah ni lower low. Dan yang atas ni lower high. Okay. Yang atas ni lower high. Dan yang bawah ini juga merupakan lower high. Selesai dekat situ. Okay. So yang dekat sini dia akan buat a new lower low dan seterusnya expectation untuk berlaku a new lower high is here. Dekat sini. Expectation untuk berlaku a new lower high ialah di sini. Okay. Ini bukan lagi pullback. Sebaliknya ini merupakan retracement. Dekat sini. Okay. Tu dia. Okay, done. Okay. So, saya letak kat atas ni. Mana lebih berat antara retracement dengan pullback? Pada saya, kalau kita nak kata penting, retracement lebih penting berbanding dengan pullback. Pada saya. Tapi macam mana pun dekat dalam ni, dia dah ada struktur dia yang tersendiri. Kalau kita perhatikan dekat dalam bawah ni, ini high, bawah ni low, atas ni lower high, bawah ni lower low. Okay. Dia dah ada struktur dia yang tersendiri. Okay. Ini satu kes yang unik. Okay, ini satu kes yang unik.
saya buat sketching sikit untuk tuan-tuan. Okey. Kenapa saya kata ini merupakan satu kes yang unik? Okey. Sekejap Kalau kita perhatikan kedudukan struktur ni tadi, okey, dekat sini, ini merupakan 2 point. Ini merupakan 2 point untuk struktur ini. Ini struktur dia. Ini 2 point dia. Okey. Kat sini. Sekejap tu dia. Ini dia. Ini merupakan low, high, low, lower, high, lower, low. Sekejap, kita pinjam kejap yang belakang ni. High, low, lower, high, dan bawah ni merupakan lower, lower, low. Atas ni a new, lower, high. Supposed to be here lah. Okay. Dia kena berlaku dekat line ni. Bukan kata dekat sini, tak. Baik. Dalam kes ni guys, sebenarnya retracement telah berlaku. Okay, dia berlaku separately. Yang mana retracement telah berlaku pada kedudukan low dekat belakang ni, tapi lower high pula dia macam mana nak kata Okay, once candle merah ni dah tutup, dia dah close, so it is a lower high lah. It is a lower high dan retracement telah berlaku. Cuma masalahnya bila mana dia buat lower low dan dia mendaki balik naik ke atas, this is actually the new lower high dekat sini. Okay. So this is the lower high dekat sini. Yang macam ni. Baik. So yang dekat atas ni. Okay. Dan yang ni pula single pixel of retracement kat sini. Okay. Ni dia. Dia supposed to be dia turun ke bawah. Nampak? Macam tu. Okay. Dan dekat bawah ni ada line-line yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement kat bawah ni. Okay. Dia hanya sekadar satu line yang belum berlaku retracement, itu sahajalah. Ni dekat sini. Yang ni saya pakai double pixel lah. Okay. So korang boleh tengok lah. Dia punya, orang kata apa, dia punya reflection, dia punya reaction selepas daripada ni. Okay. Dan sekarang ni kita dah ada dua struktur dah. Ini merupakan ini bukan current structure. This is the current structure. Cumanya dalam current structure tu tadi, ini merupakan minor dan ini merupakan major. Okay, so kena faham lah. Dalam current structure ni dia ada yang ni dia punya minor dan yang ini pula dia punya major structure dia. Retracement dah berlaku, so in a matter of time saja untuk dia teruskan terjunan ke bawah. Sebaliknya, kalau kata dia mendaki ke atas, dia membatalkan kedudukan yang ni sepatutnya warna merah, sorry. SBR ni Okay. Sekiranya dia membatalkan kedudukan SBR ataupun point low dekat sini. So apa pula expectation kita daripada bawah ni? Okay, sorry, daripada bawah ni. Okay, dia naik ke atas. Yang ni saya buat dia double pixel. Ini expectation sekiranya dia membatalkan kedudukan low yang ni. So dia naik ke atas ni. Okay, then dia turun kat bawah ni, then dia naik ke atas ni. Saya aim the next resistance level. Itu yang saya aim. Okay, dekat sini, bawah sikit pun tak apa. Then dekat sini, nampak dia cari balik resistance. And then yang ni terus ke atas. Gitu je. Okay, macam tu je. Kalau dia batalkan lah. Kalau kata dia nak buat juga retracement dekat atas ni. Okay, baik. Saya kira itu sahaja dulu untuk goal buat masa ni. Kita pun masih lagi memberikan fokus kepada Euroblock sebab interest rate. Disebabkan interest rate yang mana semalam ada pengumuman tentang interest rate, announcement about the interest rate.
Dan actually perkara ini telah pun dibincangkan sebelum ni dalam webinar. Tengok EG macam mana. Okay. Nampak reaction dia. So sekarang ni actually boleh ambil peluang untuk sell lah. Saya dah tandakan resistance yang korang boleh masuk. Dan this is the reaction candle yang berlaku semalam. Okay, kita tengok dekat sini. Nampak? Okay, resistance level. Baik. Untuk EA ni during the webinar sendiri saya ada buat entry lah. Tapi problem dia sekarang ni untuk EA dia sangkut. Sini ada SBR, sini ada RBS. Dia sangkut antara dua advance marking yang berada di sini. So might be dia mencari yang di sini, wallahu alam. Saya pun tak pasti. Kita tengok macam mana reaction dia. SBR ni dah batal pasangan SBR ini dah batal. Dan sekejap ini SBR. Okay. So open close. Oh actually SBR ni pun dah batal. Sorry, SBR ni dah batal candle yang ni. Maknanya saya dah terlepas pandang masa saya buat webinar tu. So yang ni lah setakat ni. Sekejap Okay, yang atas ni, yang kita boleh nampak, yang kita boleh jadikan sebagai panduan sekarang ni, yang atas ni. So focus on this one. Okay. Baik, untuk Euro NZD tak ada entry. Euro CAD, tu dia untuk Euro CAD. Okay. Saya kira setakat tu dulu buat masa ni, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Seterusnya saya akan buat satu recording video untuk batch Jun, student Jun, untuk sedikit pembelajaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.